Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Saya ucapkan selamat datang ke Jabatan Pendidikan Kaunselor dan Psikologi Kaunseling, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kedatangan semua ke kampus hijau ini dan juga saya ingin mengucapkan setinggi tahniah kerana anda semua telah berjaya menjejakkan kaki ke Universiti Putra Malaysia. Nama saya Profesor Madya Dr. Nur Syamilah binti Zakaria. Saya merupakan Ketua Jabatan Pendidikan Kaunselor dan Psikologi Kaunseling Fakulti Pengajian Pendidikan. Dan pada hari ini saya akan melakukan sedikit taklimat ataupun pengenalan berkaitan dengan jabatan dan juga program anda semua. Jabatan Pendidikan Kaunselor dan Psikologi Kaunseling atau nama ringkasnya kita panggil JPKPK merupakan satu daripada 6 jabatan yang terdapat di Fakulti Pengajian Pendidikan. Kita bermula pada tahun 1979 hingga 2004 sebagai hanya satu unit bimbingan dan kaunseling di UPM. Pada 1 Mei 2004, kita telah menjadi sebuah jabatan dan anda semua perlu tahu bahawasanya program kita telah bermula sejak tahun 1981. Pada tahun 1981, kita merupakan perintis kepada program Bachelor Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling di dalam negara. Dan kita telah berkembang dan program kita menjadi semakin terkenal dan semakin mendapat tempat dalam kalangan warga Malaysia dan juga warga antarabangsa, dan kita telah mewujudkan satu lagi program baharu pada tahun 2018 iaitu program Bachelor Counselling dengan Kepujian. Okay. Jadi sedikit maklumat program yang rata-rata anda semua mungkin telah maklum. Kita mempunyai 2 program di peringkat Prasiswazah, iaitu yang pertamanya Bachelor Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling dengan Kepujian, yang mana program ini sebenarnya ditawarkan untuk 4 tahun iaitu 8 semester pengajian. Jadi untuk anda semua yang mendaftar sebagai pelajar Bachelor Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling dengan Kepujian ini, hari ini kita akan memulakan ataupun menghayun langkah untuk terus berada dalam program selama 8 semester. Program ini sebenarnya mempunyai 138 jam kredit dan kita akan mengalami kursus-kursus sepanjang 8 semester ini, iaitu kursus wajib pemberi pendidikan tinggi, kursus asas pendidikan yang ini kita akan belajar tentang bagaimana untuk menjadi pendidik yang terbaik suatu hari nanti, kursus amalan profesional yang ini merupakan kursus-kursus untuk menjadikan kita sebagai seorang kaunselor yang profesional, kursus disiplin teras dan kursus elektif berkaitan disiplin teras serta kursus elektif terbuka. Bermakna anda boleh mengikuti kursus-kursus lain selain daripada kursus pendidikan dan kaunseling ini mengikut minat anda. Selain itu, program Bachelor Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling dengan Kepujian ini sebenarnya memenuhi keperluan standard piawaian dan kelayakan latihan kaunselor badan profesional kita, iaitu Lembaga Kaunselor Malaysia. Bermakna selepas anda bergraduat daripada program ini, anda layak untuk mendaftarkan diri sebagai seorang kaunselor berdaftar, iaitu badan yang memberi pengiktirafan kepada profesionalism kita di dalam negara ini. Program yang kedua adalah program Bachelor Counselling dengan Kepujian. Sama juga kita akan mengalami pengalaman pembelajaran dalam program ini selama 4 tahun, iaitu 8 semester. Program ini mempunyai 121 jam kredit dan pelajar akan mengalami ataupun mengikuti kursus-kursus universiti, kursus teras dan kursus elektif. Sama juga program Bachelor Counselling dengan Kepujian ini sebenarnya telah memenuhi keperluan standard piawaian dan kelayakan latihan kaunselor oleh Lembaga Kaunselor Malaysia. Sama juga bermakna kedua-dua program ini
pelajarnya layak untuk mendaftar sebagai seorang kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia apabila tamat pengajian selepas 8 semester kelak. Okey, menarik kan? Right. Seterusnya saya akan terus membuat sedikit pengenalan tentang pegawai akademik di jabatan. Sehingga hari ini kita mempunyai 3 orang Profesor Madya, 7 orang pensyarah kanan dan 2 orang tenaga akademik muda. Kesemua 12 tenaga akademik ini sebenarnya merupakan kaunselor berdaftar dengan perakuan amalan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia. Bermakna selain daripada pengajar, selain daripada kami pensyarah di jabatan, kami mempunyai satu kelayakan khusus yang diiktiraf oleh Lembaga Kaunselor Malaysia, iaitu sebagai seorang kaunselor berdaftar dengan perakuan amalan. Saya kenalkan sepintas lalu pegawai akademik di jabatan yang pertamanya diketuai oleh saya, Profesor Madya Dr. Nur Syamilah Zakaria. Yang kedua, Profesor Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar. Yang ketiga, Profesor Madya Dr. Siti Aisyah Hassan. Yang keempat, Dr. Asmah Ismail. Yang kelima, Tuan Haji Osman Jailani. Yang keenam, Dr. Zaidah Nur Zainuddin. Yang ketujuh, Dr. Yusni Muhammad Yusof. Yang ke-8, Dr. Wan Nur Hayati Wan Osman. Yang ke-9, Dr. Muhammad Ashraf Cik Ahmad. Dan yang ke-10, Dr. Daratun Nisa Fuad Muhammad Kari. Jadi apabila anda telah mendaftar dan telah mengikuti dan akan mengikuti kuliah-kuliah pada semester ini dan semester seterusnya, anda semua akan berjumpa ataupun berkenalan dengan lebih lanjut dengan pensyarah-pensyarah pegawai akademik di jabatan kita nanti, insya-Allah. Selain itu, kita juga mempunyai tenaga akademik muda, iaitu yang pertamanya Cik Maizatul Mardiana Harun dan juga Puan Akamarina Ahmad Osman. Tenaga akademik muda ini sebenarnya akhirnya nanti mereka akan diserapkan ke dalam jabatan sebagai tenaga akademik di jabatan apabila tamat pengajian peringkat Doktor Falsafah kelak, insya-Allah. Seterusnya kita juga mempunyai tenaga akademik amal putra, iaitu Dr. Osman Datuk Muhammad, dan kita juga mempunyai seorang profesor kehormat yang dilantik daripada Wake Forest University Amerika Syarikat, iaitu Profesor Dr. Samuel Glading. Jadi kalau anda semua biasa dengan buku-buku rujukan kaunseling, Profesor Dr. Samuel Glading merupakan antara tokoh kaunseling yang sangat dikenali dan sangat berjaya dalam bidang kita. Okay, nanti kita akan sentiasa mengikuti perkembangan beliau dan pada masa yang sama beliau juga merupakan akan menyertai kelas-kelas yang akan anda semua alami nanti. Selain itu, jabatan juga mempunyai staf pelaksana yang sangat membantu dalam segala aspek. Yang pertamanya kita mempunyai Encik Azhar Hassan sebagai setiausaha pejabat. Yang kedua, Puan Syarul Hafizah Mat Akhir sebagai penolong pegawai sains. Yang ketiga, Encik Muhammad Akhir Muhammad Nur sebagai ketua pembantu makmal. Dan yang keempat, Encik Muhammad Firdaus Mat Jufri, pembantu takbir untuk perkeranian dan operasi. Keempat-empat mereka, staf pelaksana ini merupakan staf yang akan membantu pelajar dan juga staf akademik dalam pelbagai urusan di peringkat jabatan. Okay, jadi kalau anda mempunyai sebarang urusan yang boleh dibantu, yang perlu dibantu, jumpalah mereka ini dan boleh berjumpa juga dengan staf akademik yang telah saya kenalkan sebentar tadi. Okay. Seterusnya saya ingin memberi sedikit pengenalan kepada Kelab Mahasiswa Bimbingan dan Kaunseling KMBK, yang mana kesemua pelajar Bachelor Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling dengan Kepujian dan Bachelor Kaunseling dengan Kepujian merupakan ahli. Jadi kesemua anda secara automatik akan menjadi ahli dan akan mendapat manfaat daripada Kelab Mahasiswa Bimbingan dan Kaunseling ini. Pelantikan jawatan kuasa KMBK ini akan dibuat setahun sekali dan akan dibimbing oleh seorang penasihat
iaitu pegawai akademik yang telah dilantik di peringkat jabatan. Jadi anda akan mendapat maklumat lanjut daripada ahli jawatan kuasa KMBK yang telah dilantik, dan daripada situ maklumat lanjut akan dapat diperolehi. Seterusnya saya ingin membuat sedikit pengenalan juga tentang aktiviti pelajar yang boleh disertai apabila anda menjadi pelajar di jabatan kita dan di Fakulti Pengajian Pendidikan. Okay, sebagai seorang pelajar program kaunseling, anda akan sentiasa mengalami pengalaman pembelajaran di dalam makmal. Makmal kaunseling ini terdiri daripada makmal kaunseling individu, makmal kaunseling kelompok, makmal kaunseling keluarga, dan juga makmal kaunseling pengujian dan penilaian. Jadi anda boleh melaksanakan amali untuk mempraktikkan apa yang telah dipelajari di dalam kelas di dalam makmal-makmal ini. Makmal-makmal kita sangat kondusif dan sangat efektif untuk pembelajaran bimbingan dan kaunseling. Selain itu, antara aktiviti pelajar yang biasa kita laksanakan adalah program pembelajaran berasaskan komuniti antarabangsa, sama ada di Padang, Indonesia ataupun di tempat-tempat lain di Indonesia, dan juga di beberapa tempat lain yang terpilih di Thailand. Jadi yang terkini ataupun sebelum pandemik COVID-19 ini, sebenarnya pelajar kita telah pergi ke Padang, Indonesia, dan juga ke Chiang Mai, Thailand, untuk program pembelajaran berasaskan komuniti. Selain itu, ada satu lagi aktiviti yang biasa pelajar peringkat prasiswazah laksanakan adalah penempatan internship di semester ke-8 nanti. So biasanya pelajar juga boleh memohon untuk melaksanakan internship sebahagian di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi ini maklumat tentang aktiviti internship ini boleh diperolehi daripada penasihat akademik masing-masing. Okay. Jadi sedikit sebanyak penerangan tentang staf akademik di jabatan, staf pelaksana di jabatan, dan juga tentang program yang telah saya berikan tadi, harapnya akan memberi gambaran yang ringkas ataupun gambaran awal tentang apa yang akan berlaku di jabatan. Jadi kalau anda perlukan penerangan lanjut ataupun maklumat lanjut, bolehlah hubungi saya sebagai ketua jabatan di jabatan. Feel free to come at any time to my office, and then kita boleh berbincang ataupun boleh memberi penerangan dengan lebih lanjut. Akhir kata, saya ucapkan selamat maju jaya kepada anda semua. Datanglah ke Universiti Putra Malaysia ini dengan 1000 dan segunung harapan, dan kita harapkan selepas 8 semester nanti anda semua akan keluar bergraduat sebagai seorang graduan UPM dengan segulung ijazah, insya-Allah. Semoga pengalaman pembelajaran anda akan mempunyai 1001 memori yang indah di sini, yang saya kira itulah dia harapan kita sebagai jabatan yang memberikan ataupun menawarkan program Bachelor Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling dengan Kepujian serta Bachelor Kaunseling dengan Kepujian kepada anda semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan jumpa lagi dalam masa yang terdekat. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya adalah Dr. Asma binti Ismail, pensyarah kanan di Jabatan Pendidikan Kaunselor dan Psikologi Kaunseling Fakulti Pengajian Pendidikan. Saya adalah penyelaras program bagi Bachelor Counselling, dan saya nak ucapkan tahniah kepada anda semua kerana berjaya menjadi salah seorang calon ataupun pelajar untuk program Bachelor Counselling. Okey, saya percaya ada di antara anda yang telah melalui sesi temu jumpa dengan saya. Okey, dan mungkin ada di antara anda yang belum lagi berjumpa saya secara online, tetapi mungkin telah berinteraksi dengan saya secara tidak langsung melalui email ataupun WhatsApp dan sebagainya. Okey, tahniah kepada anda semua. Okay. Tahun ini kita tidak melakukan orientasi secara bersemuka, tapi orientasi kita akan berlaku secara online.
dan saya ditugaskan untuk menerangkan sedikit tentang program Bachelor Counselling yang akan anda lihat di sini. Ini adalah skema pengajian program Bachelor Counselling. Okey. Dan kalau anda lihat pada skema ini, jumlah kredit yang anda akan ambil untuk setiap semester. Okey, jadi yang kita nak lihat adalah untuk semester pertama yang akan bermula pada minggu hadapan. Senarai khusus yang anda akan ambil adalah seperti yang tersenarai di sini. Ya, anda boleh lihat SKP, falsafah dan isu kaunseling, lepas tu ada kemahiran berfikir, pertanian dan manusia, psikologi perkembangan, kanak-kanak dan remaja, kaunseling pelbagai budaya, falsafah dan etika professional counselling. Jadi kalau anda lihat di sini jumlah adalah 15 jam kredit. Okey. Mungkin ada yang baru dan maksud saya di sini mungkin ada di antara anda yang datang daripada background asasi ataupun matriks dan ada juga yang datang daripada kelulusan STPM dan diploma. Ya, mungkin ada yang dah biasa lihat kredit 2, lepas tu 2 campur kosong, ada 2, 1 campur 1 ada yang tak pasti apa yang dimaksudkan dengan nombor-nombor yang ada di sini. Okey, jadi kalau anda lihat nombor yang pertama adalah jumlah kredit bagi kursus tersebut. Okey. Dan di dalam kurungan ini 2 campur sama ada kosong ataupun 1 dan sebagainya. Nombor yang pertama itu merujuk kepada kuliah dan nombor yang kedua merujuk kepada amali. Jadi contohnya macam falsafah dan isu semasa 2 kredit, 2 campur kosong, maknanya dia setiap minggu anda akan mengikuti 2 jam kuliah bersama dengan pensyarah. Okey. Manakala untuk pertanian dan manusia kita ada 2, 1 campur 1. Makna dia anda akan mengikuti 1 jam kuliah dan 1 ini adalah 3 jam amali bersama dengan pensyarah ataupun demonstrator. Okey. Jadi sekiranya anda kurang jelas, anda boleh bertanya dengan lebih lanjutlah kemudian lepas tu kita ada kursus untuk semester kedua, semester ketiga, keempat dan sebagainya. Okey. Ya, ini untuk semester ketiga dan semester keempat. Okey, lepas tu kita ada semester kelima, semester keenam. Semester kelima ada 18 kredit, semester keenam 16. Semester ketujuh ada 15 dan akhirnya untuk semester ke-8 adalah internship counselling selama 6 kredit. Okey. Jadi jumlah kalau anda kira adalah 121 kredit untuk anda membolehkan anda bergraduat. Okey. Jadi kita ada bahasa global di sini. Ini adalah peluang untuk anda belajar mana-mana bahasa selain daripada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Anda boleh pilih mungkin bahasa Mandarin ke, Korea ke dan sebagainya. Okey, kita lihat semula kita panggil jadual jadual untuk semester 1. Okey, jadi di sini anda boleh lihatlah kursus yang anda perlu ambil dan bila kuliah dan amali akan diadakan. Okey. Okey, jadi anda lihat di sini kalau ikut jadual waktu ni, hari Isnin makna dia pagi tu memang anda tak ada kelas apa-apa. Jadi kelas anda akan bermula pukul 2 petang 14:00 tu makna dia 2 petang. Jadi daripada pukul 2 tu sampai pukul 4 anda ada kelas LPE, Reading and Discussion Skill. Okey, makna dia ada kelas English. Lepas tu hari Selasa kelas anda bermula daripada pukul 12 untuk FEM, psikologi perkembangan kanak-kanak dan remaja. Okey, selama 3 jam. Maknanya dia pensyarah pensyarah pilih untuk buat satu hari Selasa daripada pukul 12, okey. Sampailah 1 sampai pukul 2. Sampai pukul 3 tamat.
Okey, lepas tu ada satu lagi kelas ya. CPE 3800. Okey, lepas tu anda tengok jadual untuk hari Rabu. Hari Rabu ni macam penuh. Ya, bermula daripada pagi. Okey. Lepas tu hari Khamis pun daripada pagi sampai pukul 5. Okey, and then hari Jumaat cuma ada satu kelas sahaja. Okey. Jadi berdasarkan kepada jadual ini, ya, saya harap anda cuba sesuaikan ya jadual anda ya semasa di rumah. Ya, bila anda tahu anda ada kelas, jadi kena make sure lah ya, kena ya anda pastikan anda ada link untuk Zoom. Ya, anda pilih suasana tempat belajar yang paling senyap dekat rumah. Ya, dan pastikan internet berada dalam keadaan yang terbaik yang data semaksimum yang boleh ya supaya anda boleh dengar dengan jelas apa yang diterangkan oleh pensyarah. Okay, jadi yang di sini kalau anda lihat senarai kursus yang nombor 4, kita ada LPE dan kita ada LEX. Ya. Ini akan diterangkan ya kemudian nanti mungkin oleh TD ataupun mungkin oleh pegawai lain. Ya. Dan untuk kumpulan anda, ya, penasihat akademik anda adalah Profesor Madya, Dr. Wan Marzuki, Wan Jaafar. Dia pun akan memberi ya penerangannya serba sedikit tentang program yang anda akan ikuti. Jadi apa yang saya harapkan daripada anda semua ialah anda akan bergelar ya pelajar universiti ataupun mahasiswa universiti. Jadi saya nak ya anda memberi perhatian ya kepada komitmen anda untuk belajar. Ya, untuk belajar, jadi maknanya dia anda kena ya ada satu jadual dan pastikan ya anda mengikut jadual tersebut ya dengan bertanggungjawab. Ya. Jadi tak kira ya dalam keadaan COVID ini memang anda akan berada di rumah mengikuti kelas secara online. Okey, tetapi anggap ya letakkan dalam minda anda bahawa anda adalah pelajar universiti walaupun anda tidak berada secara fizikal di universiti. Okey. Dan bila anda mengikuti kelas secara online Zoom ya, yang terbaik adalah anda mempersiapkan diri anda. Maksudnya kita dah ada rangka khusus, kita dah tahu topik apa yang akan dibincangkan oleh pensyarah, cuba baca ya sedikit ya tentang topik tersebut. Ya, supaya bila anda masuk, duduk berada dalam grup ya, bersama dengan rakan-rakan yang lain yang kita tidak berjumpa secara fizikal tapi jumpa secara virtual. Okay. Jadi sekiranya anda telah mempunyai pengetahuan ya, tentang topik tersebut, anda baca sedikit, tahu apa yang akan dibincangkan, lebih mudah untuk anda mengikuti kuliah pensyarah dan mudah untuk anda juga bertanya dan berkongsi maklumat yang anda ada. Okey, satu lagi perkara yang saya nak tekankan adalah walaupun kita kata satu kursus itu adalah 3 kredit ataupun 2 kredit, tapi untuk setiap kredit anda perlu memperuntukkan sekurang-kurangnya 3 jam. Okey, untuk mengulang kaji setiap minggu tentang kursus tersebut. Okey. Jadi pastikan untuk setiap kursus itu 1 jam kredit adalah dengan bersamaan dengan 3 jam ke 9 jam pembelajaran. Okey, pastikan anda buat perkara tersebut. Okey. Sekiranya diberi tugasan, pastikan sekiranya kalau anda tidak faham tugasan yang diberikan, kita tanya kepada pensyarah. Jangan assume, jangan anggap kata ini apa yang dimaksudkan dengan pensyarah. Okay? Anda tidak kenal pensyarah anda. Okay? Baru bermula nak kenal dia. Okay? Jadi tolong bertanya secara langsung. Jadi saya tak nak cakap panjang-panjang. Kita akan berjumpa insya-Allah. Jadi kita sama-sama berdoa dan harap pandemik yang sedang berlaku, COVID-19 yang berlaku di seluruh dunia dan di Malaysia, dapat dikurangkan, penyembuhannya akan berlaku dan sekiranya ada kawan-kawan kita yang terkena, kita harap Allah beri kesembuhan yang terbaik kepada mereka. Kalau saudara kita, ahli keluarga
minta ya Allah beri perlindungan kepada kita semua ya daripada virus COVID-19 ini. Ya, dan insya-Allah ya saya harap kita akan berjumpa, mungkin tidak untuk semester ni tapi mungkin untuk semester depan. Jadi sama-sama kita berdoa ya, dan pada masa yang sama ya sentiasa ingat ya di dalam minda anda bahawa anda bergelar ya pelajar mahasiswa UPM. Ya, saya doakan anda akan berjaya dengan cemerlang, akan mendapat apa yang anda harapkan daripada program ini dan juga ya berjaya ya membentuk peribadi yang cemerlang sebagai seorang kaunselor profesional nanti. Itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan berjumpa dan tahniah sekali lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pelajar Bachelor Pendidikan Bimbingan Kaunseling dengan kepujian. Selamat datang ke Jabatan Pendidikan Kaunselor dan Psikologi Kaunseling Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Tahniah dan sabar saya ucapkan kepada anda semua. Hari ini saya, Osman bin Jalani, akan memberi sedikit taklimat mengenai pengajian Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling dengan kepujian untuk anda semua, insyaAllah. Okey, cuba tengok pada slide saya, taklimat Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling dengan kepujian. Ringkasannya BPBK. Okey, taklimat saya akan merangkumi perkara berikut. Matlamat program, jangka masa pengajian, nilai kredit, kaedah penyampaian, struktur kurikulum, skema pengajian dan sedikit soal jawab. Okey, apakah matlamat program kita? Bachelor Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling dan Kepujian. Ada 4 matlamat program, iaitu yang pertama, menyediakan guru bimbingan dan kaunseling yang profesional, kompeten dan berkesan. Yang kedua, menghasilkan guru bimbingan dan kaunseling yang mampu mengajar sekurang-kurangnya 1 subjek di sekolah. Dan yang ketiga, menghasilkan guru bimbingan dan kaunseling yang mampu menjalankan pendidikan dan pembangunan dalam bidang bimbingan dan kaunseling, dan seterusnya melahirkan kaunselor yang berketerampilan dan kemahiran dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Ini 4 matlamat program kita yang insya-Allah hari ini anda masuk, sebegini anda, selepas 4 tahun anda akan menjadi seorang kaunselor, pemburu kaunseling yang hebat, insya-Allah. Okey, tempoh pengajian, yang ke masa pengajian kita akan belajar selama 112 minggu. Semester panjang ataupun 8 semester ataupun 4 tahun. Pengajian secara sepenuh masa. Okey, untuk tempoh pengajian ini anda akan mengambil 138 jam kredit. Itu apa dia jam kredit, nanti boleh tanya dengan penasihat akademik masing-masing. Okey, bagaimana pembelajaran kita, pengajaran-pengajaran? Kita akan ada beberapa kaedah, antaranya ialah kuliah, amali, pembentangan dalam kuliah, pembelajaran berpusatkan pelajar, lawatan sambil belajar, pembelajaran, projek ilmiah, seminar, praktikum dan internship. Okey, kita pergi pada kurikulum. Okey, kaunselor pelajar lepasan daripada program Bachelor Pendidikan Bimbingan Kaunseling kita ni akan mengikuti struktur kurikulum yang berasaskan piawaian badan profesional iaitu Lembaga Kaunselor Malaysia. Maknanya selepas habis mengikuti pengajian di Fakulti Pendidikan Pendidikan, anda boleh mendaftar sebagai kaunselor berdaftar. So, ini adalah senarai khusus yang anda akan belajar. Ada banyak ya. Okey. Dia ada kursus wajib pemberian pendidikan tinggi ataupun compulsory courses of higher education 19 kredit. Kemudian kita ada kursus asas pendidikan basic education courses banyak 25 kredit. Ini mata pelajarannya yang akan anda belajar. Okey. Daripada pengurusan kurikulum sampai penyelidikan pendidikan. Kemudian kita ada kursus amalan profesional, professional practice courses. Kita ada internship, latihan mengajar tumpuan kedua dan juga disertasi. Seterusnya kita ada kursus developing trust. Yang ini adalah trust. Ini yang banyak sekali yang kita akan belajar. Anda akan belajar sebanyak 45
kredit. Okey, kalau perhatikan dekat sini kita ada kod kursus, itu nama kod kursus, lepas tu nama kursus lah. Kredit tu KR tu kredit 3. Kemudian K kuliah. Maknanya kita bersemuka ataupun zaman ni kita kena online lah nampaknya semester ni. Kemudian A/T itu bermakna amali ataupun tutorial. Okey, prasyarat insya-Allah untuk kursus pelajar tahun 1 ni tak ada prasyarat apa-apa. Okey, ini antara lain, khusus yang lain, kita ada perkembangan kerjaya, bimbingan kaunseling kerjaya, penyelesaian dalam kaunseling, statistik pun kita akan belajar. Penyalahgunaan bahan, pentafsiran dan analisis keseluruhan. Ini semua yang kita akan belajar dalam kursus disiplin TRAS. Okey, kemudian ada kursus-kursus yang elektif berkaitan dengan TRAS, disiplin TRAS. Untuk anda yang akan mengambil minor pendidikan perniagaan. Untuk makluman, anda semua sekali akan mengambil minor, kursus minor iaitu pendidikan perniagaan. So anda akan belajar sebanyak 21 kredit. Ini bermakna anda sebagai apabila dalam pengajian, anda bukan saja menjadi guru kaunseling, anda juga boleh menjadi guru mengajar mata pelajaran pendidikan perniagaan. Sebanyak 21 kredit. Ini senarai lanjut daripada kursus tersebut Okey, seterusnya kita ada elektif terbuka sebanyak 12 kredit. Ni anda boleh pilihlah daripada banyak-banyak kursus ni, pilih 12. Sebagai panduan untuk mudahlah satu kursus sebenarnya 3 kredit. Jadi kalau 12 kredit adalah sebanyak 3 kursus saja. Anda pilih dalam banyak-banyak ni mengikut anda punya minat. Okey. Ini kemudian ada lagi kursus lain yang anda kena ambil juga iaitu kursus bahasa Inggeris Kita nak mereka yang lepasan daripada Universiti Putra Malaysia mahir dan kompeten di dalam bahasa Inggeris. Apa kursus yang anda ambil bergantung kepada anda punya keputusan peperiksaan MUIN. Okay? Kalau MUIN anda 1 atau 2, anda akan ambil kursus tersebutlah yang diperlukan. Dan anda akan ambil kursus ini mengikut skema yang kita telah tetapkan. Okey, setelah tamat pengajian anda akan dianugerahkan. Lebih kurang macam inilah rupa ijazah yang anda akan terima. Anda adalah disahkan bahawa nama anda sesudah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Senet telah dianugerahkan ijazah Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling terpujian kelas pertama, insya-Allah. Okey. Sekarang kita lihat kepada lebih detail lagi. Apa dia yang anda akan skema pengajian. So skema pengajian ialah mata pelajaran yang akan anda belajar mengikut semester. Okey, di paparan sekarang ini adalah untuk tahun 1. Untuk anda lah ni. Kemudian semester pertama, ini kursus yang anda akan ambil pada semester ini. Semester kedua, semester yang berikutnya. So, saya pergi tekankan sikit kepada kursus semester pertama. Untuk semester pertama ni anda akan mengambil sebanyak 15 kredit yang merangkumi SKP 2203 Tamadun Islam dan Asia, kemahiran berfikir, pertanian dan manusia, psikologi perkenangan kanak-kanak, kaunseling pelbagai budaya dan juga falsafah dan etika profesional kaunseling. Okey, kursus yang lain tu kita tak payah fokus lagi, anda boleh baca So semester kedua. Kemudian semester ketiga, ini lagi kursus yang ada. Semester keempat, seperti berikut ada 16 kredit. Dan seterusnya kursus kelima, semester kelima, semester keenam, semester ketujuh dan seterusnya semester ke-8. Intensif kaunseling anda akan berada sepenuh masa di sekolah bertugas sebagai guru kaunseling dan juga guru untuk mata pelajaran perniagaan, pendidikan perniagaan. Okey, pendaftaran kursus. Okey. So maklumat lanjut mengenai pendaftaran kursus anda boleh baca dan lihat di alamat yang tertera lah. https://e-daftar.smp.upm.edu.my untuk pendaftaran anda. Dan kemudian untuk mendaftar kursus itu di laman https://smp.upm.edu.my. So nanti mungkin anda akan ditunjukkanlah oleh pihak urus dia berkaitan dengan bagaimana cara mendaftar kursus di SMP tersebut. SMP bermaksud Sistem Maklumat Pelajar.
Okey, seterusnya untuk anda, pihak fakulti telah berbesar hati menyediakan satu garis panduan ataupun buku panduan untuk pelajar baru 2020-2021 ni. Anda hanya perlu layar ke laman web fakulti educ.upm.edu.my dan carilah klik kepada info pelajar. Sekian saja taklimat ringkas daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sebelum kita berpisah, ada perkara lagi yang saya ingin sebut, iaitu penasihat akademik. Anda semua akan ada seorang mentor yang dipanggil penasihat akademik, dan untuk anda nama beliau adalah Profesor Madya Dr. Siti Aisyah binti Hasan. Kat mana agaknya maklumat untuk mendapatkan Dr. Siti Aisyah ni? Okey, saya cabar, saya challenge anda semua untuk masuk ke laman web Fakulti Penyelidikan, cari penasihat akademik anda, Profesor Madya Dr. Siti Aisyah Hasan. So, akhir sekali, tahniah lagi sekali, selamat berjuang, selamat berjaya, selamat menjadi kaunselor yang fungsional dan cemerlang. Mantap!